Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara, ini satu lagi pendedahan luar biasa berkaitan dengan 1MDB. Kali ini berkaitan dengan rampasan kereta super mewah di dunia. Wow! Kereta ini pernah diisytiharkan sebagai kereta paling mahal, paling mewah, paling canggih yang ada di muka bumi. Tapi kenapa tiba-tiba kereta Bugatti ini pula dirampas berkaitan 1MDB? Persoalan sekarang ialah siapa pemilik Bugatti itu? Bagaimana Bugatti itu ada kaitan dengan 1MDB? Dan macam mana Bugatti itu dibeli? Adakah Bugatti itu dibeli dengan uang hasil daripada 1MDB? Atau ianya adalah satu pelaburan? Ikuti terus ulasan selepas ini karena kita sama-sama pasti akan terkejut dengan isinya dipetik daripada sumber Malaysia Kini. Rampasan Bugatti berkaitan 1MDB, polis SPRM kerjasama dengan pihak Jerman. Pihak berkuasa Malaysia bekerjasama dengan polis Jerman bagi mengesahkan maklumat berhubung 4 buah kereta model Bugatti Veyron yang dirampas di Munich, Jerman beberapa hari lalu dipercayai berkaitan dengan skandal 1MDB. Wah, ini memang luar biasa. Keretanya bukan satu, tapi 4 buah kereta model Bugatti Veyron. Kereta ini kalau nak tahu berapa nilainya, Anda boleh Google sendiri. Yang pasti harganya mencanak sampai mencekik darah. Boleh katalah kalau kita yang orang biasa nih, bolehlah mimpi-mimpi saja. Nak dapatkannya itu perlukan keajaiban. Harganya luar biasa mahal. Tapi ada 4 model pula. Bayangkan 4 buah kereta model Bugatti dirampas di Munich yang ada kaitan dengan skandal 1MDB. Menurut laporan berita harian, Ketua Polis Negara Razarudin Husin mengesahkan bahawa pihaknya sedang bekerja sama dengan polis negara itu, yaitu Jerman. Ada juga bantuan dikehendaki PDRM akan sedia membantu, katanya seperti dipetik. Sementara itu, Free Malaysia Today melaporkan SPRM mengikuti perkembangan siasatan di Jerman dan Switzerland dan telah meminta maklumat daripada pihak berkuasa Jerman mengenai dana bon 1MDB yang digunakan untuk membeli kereta mewah di negara itu pada tahun 2022. Dalam perkembangan terbaru ini, SPRM telah menghantar permohonan untuk maklumat terkini daripada pihak Jerman, kata Ketua Pesuruhjaya Azam Baki seperti dipetik. Azam turut berkata SPRM memulakan siasatan berkenan perkara itu sejak tahun 2020 dan pihaknya bertemu dengan pihak berkuasa Switzerland setahun kemudian berhubung sejumlah 50 buah kereta mewah yang berkaitan dengan skandal 1MDB. Wah, inilah gila, luar biasa gila-gilanya. Bayangkan 50 buah kereta mewah yang ada kaitan dengan skandal 1MDB. Pada Khamis lalu, akhbar berpengkalan di Berlin, Bild melaporkan pasukan polis Jerman menyerbu sebuah kemudahan simpanan persendirian bawah tanah di utara Munich dan merampas 4 buah kereta itu yang dianggarkan bernilai beberapa juta euro. Wah, ini memang luar biasa. Model Bugatti yang dirampas adalah Rembrandt Veyron, Black Bass, Jean Pierre Willy, dan Mio Castanini. Menurut akhbar itu lagi, ibu pejabat polis Munich dan pejabat pendakwa persekutuan di Bern, Switzerland enggan memberikan sebarang maklumat berkenaan kes itu. Namun akhbar itu memetik sumber kehakiman yang mendedahkan rampasan itu berkaitan dengan siasatan terhadap 1MDB yang meluas. SPRM telah bekerjasama dengan pihak berkuasa pelbagai negara sejak tahun lalu dan telah pun mendapatkan semula aset yang dibeli dengan dana 1MDB serta memulangkan lebih
RM20 bilion kepada kerajaan Malaysia. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi. Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Sekarang bermula lagi tembak-menembak, tuduh-menuduh, dan paling tak seronok dibaca ialah ianya melibatkan tentang akhirat, masa depan manusia, nak masuk ke mana. Ini apabila disebut dalam Malaysia kini, Khairuddin kata, ibadah Dr. Mahathir lebih sempurna berbanding Zahid. Wow. Ini memang pasti akan menarik perhatian ramai netizen. Nasib baiklah tiada kutuk mengutuk tentang kafir atau sebagainya. Nasib baiklah yang hanya disebut di sini ialah ibadah Dr. Mahathir lebih sempurna berbanding Zahid. Itu kata Khairuddin. Persoalannya sekarang ialah apa yang dimaksudkan oleh Khairuddin ini yang menyebut kononnya ibadah Dr. Mahathir itu lebih sempurna daripada Zahid. Apa maknanya? Saudara-saudara sekalian, penyokong-penyokong Zahid Hamidi sekarang ini turut menentang penyokong-penyokong Dr. Mahathir Mohamad. Tetapi bagi mereka yang ada di tengah-tengah antara dua ini, mereka kata, apa bezanya mereka ini? Kedua-duanya perlu ibadah, kata mereka. Apa pula penyokong pendapat Anda sekalian? Apa pula kedudukan Anda? Anda menyokong yang mana satu? Penyokong tegar kepada Dr. Mahathir Mohamad tampil membidas kenyataan timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi yang meminta bekas Perdana Menteri itu menumpukan kepada ibadah. Khairuddin Abu Hassan berkata, Ahmad Zahid tidak faham asas agama bahawa ibadah bukan sesuatu yang harus dipertontonkan. Zahid Hamidi tidak faham asas agama kerana dalam Islam setiap ibadah yang kita amalkan tidak boleh dipukul canang pada orang ramai. Ibadah bukan sesuatu amalan yang boleh kita tunjuk serta megah-megahkan pada orang ramai, kata beliau. Sesungguhnya saya berani nyatakan ibadah Tun Dr. Mahathir lebih sempurna dari Zahid Hamidi. Sebab itu bila diberi jawatan, beliau laksana secara terbaik serta teramanah mungkin, katanya dalam satu kenyataan hari ini. Semalam yang juga permulaan kempen PRK Kuala Kubu Baharu, Ahmad Zahid memberikan nasihat kepada bekas Perdana Menteri Dr. Mahathir Mohamad dengan menyebut elok tumpukan perhatian kepada amal ibadat saja, kata Presiden UMNO ketika diminta mengulas ramalan Mahathir bahawa DAP akan mengekalkan kerusi itu kerana perpecahan undi Melayu. Mahathir mengasaskan dan meninggalkan dua parti berasaskan Melayu sejak keluar daripada UMNO. Bekas pengerusi Bersatu dan Pejuang itu dipetik FMT sebagai berkata, DAP berkemungkinan mengekalkan kerusi Dewan Undangan Negeri itu kerana perpecahan di kalangan pengundi Melayu manakala pengundi Cina tetap bersatu. Mahathir berkata pada masa lalu orang Melayu bersatu di bawah UMNO yang membolehkan parti itu dan Barisan Nasional memperoleh majoriti 2/3 di Parlimen. PRK KKB menyaksikan pertandingan 4 penjuru antara calon Pakatan Harapan PH Pang Syok Tau dari DAP, calon Perikatan Nasional Khairul Azhari Saud dari Bersatu, calon Parti Rakyat Malaysia Hafizah Zainuddin, dan calon bebas Nyau Ki Zain. Saudara, sebelum kita berpisah, sila tinggalkan komen Anda. Anda berada di pihak mana? Adakah Anda berada di pihak Zahid Hamidi, atau Anda berada di pihak Dr. Mahathir, atau Anda berada di tengah-tengah? Ikuti terus ulasan selepas ini.